Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, selamat pagi. Dr. TN tujukan untuk semua sidang pendengar, sidang penonton yang sedang menonton rancangan Iris Wanita hari ini. Pagi ini Dr. TN bersama dengan dua orang yang cun melecun yang belum masuk lagi ni. Dia orang belum sibuk dengan Dr. TN ni nak bercakap tentang satu benda yang sebenarnya penting, yang sangat-sangat kritikal, namun tak ramai yang berani dan mahu membawa isu ini ke tengah. Iris Wanita hari ini secara proaktif membawakan isu Aku Bukan Boneka. Kita dah boleh balik dah. Okey, dah berhasil. Dah balik ke? Dah balik dah. Terus nak balik sebab doktor dah ambil alih tugas kita. Tak pasal. Aduh. Bukan saya nak mengambil alih, saya nak menarik perhatian ramai pendengar kita. Dan topik ini sebenarnya memang topik yang hangat, tapi tak ramai wanita di luar sana berani, termasuk setengah-setengah laki-laki amat takut membicara dan mengeluarkan isu ini. Hari ini sangat-sangat special. Istimewa. Kita sangat istimewa sebab kita ada Datuk Dr. Tengku Nafal Tengku Mansor. Kita panggil Dr. TN. Dan hari ini di Iris Wanita kita akan membincangkan mengenai isu Aku Bukan Boneka. Kita nak kupaslah tentang keganasan rumah tangga. Jadi kepada anda di penonton di rumah, jangan lupa ikuti kami di Iris Wanita. Kita ada Facebook Iris Wanita dan anda juga boleh menyuarakan pendapat anda ataupun teguran dan emailkan sahaja ke iris.wanita@gmail.com. Jadi kita juga laman sosial kalau nak follow. Lepas tu ni hari ni tajuk yang penting dan juga kalau boleh siapa tengah menonton kat rumah ni bolehlah sediakan pen dan kertas. Saya suka orang yang mencatat. Sebab nanti buka sekolah, maknanya kita buka satu sekolah hari ini. Sebab topik ni memang dekat dengan orang yang dah berkahwin. Ya, dan nak berkahwin pun sangat dekat. Saya sangat suka dengan saranan Yana kerana dalam banyak hal ramai wanita komplain. They do not know, mereka tidak tahu apa mereka perlu buat. Jadi saranan ambil pen, ambil kertas, catat, saya rasa saranan yang sangat menarik yang mana membolehkan wanita-wanita di luar sana akan lebih jelas apa dan apa yang boleh dibuat untuk membolehkan mereka mendapat perlindungan, terutama bila mereka diganasi. Dan yang paling menarik, Zura, ada di kalangan wanita tak tahu mereka diganasi. Ya, betul. Tu saya setuju. Ada setengah wanita merasakan ia adalah perkara yang biasa dan boleh hidup dalam keadaan yang macam tu. Tapi apa pun sebelum tu, Dr. TN dan juga Yana, apa kata sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan isu Aku Bukan Boneka ini, kita saksikan parodi yang telah disediakan ini dan kita kembali lagi selepas ini. Bawa balik. Kan aku dah kata, jangan keluar rumah. Keras kepala betul lah kau ni. Wanita perlu dilindungi, bukan untuk dikasari. Hentikan keganasan terhadap wanita. Bang, saya nak awak basuh baju, lepas tu masak, lepas tu jaga anak. Sekarang. Baik sayang. Ya sayang. Ya. Jaga anak Anak. Ya. Okey, bagus. Kita kembali dalam Iris Wanita. Sebagai seorang wanita, pastinya kita mengimpikan suasana rumah tangga yang aman dan harmoni di mana kita mempunyai suami yang menyayangi kita, yang sentiasa melindungi. Tapi tahukah anda ya, sebagai seorang wanita juga kita seolah-olah memperjudikan nasib kita ya bila berkahwin kerana kita ini tidak tahu siapakah suami kita, perangainya Yana Bila kita dah berkahwin, baru dah tidur sebantal, barulah kita tahu rupanya kaki pukul ke kaki mabuk. Masa dia bercinta, perangai si bakal suami ni macam kucing siam. Manja je. Meleseh aja. Tapi lepas dah kahwin, kucing siam ni bertukar jadi harimau kumbang. Ini yang kadang-kala memeranjatkan, nak kata Azura tadi.
yang bila kita tengok statistiknya amat menakutkan kita sebenarnya, Yana dan Zura. Betul. Dia kata statistik naik ketika PKP tu. Betul. Kenapa? Betul. Perkara pertamanya kita perlu jelaskan kepada sidang penonton kita bahawa statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat termasuk laporan-laporan yang dibuat kepada pihak Polis Diraja Malaysia menunjukkan pada tahun 2021 peningkatan dibandingkan dengan 2020 jangan lupa 2020 dan 2021 ni suasana masih PKP, PKPP, PKPB, PKPD, macam-macam PKPK ni dan kesannya daripada 5,260 kes pada tahun 2020 dia meningkat ke 7,468. Saya ulang, 7,400 lebih. Jadi maknanya angka yang besar. Ya, peningkatannya 40% lebih berlaku antara tahun 2020 ke 2021. Jadi memang macam mana Yana dan Azura sebut tadi, peningkatan yang real berlaku tidak termasuk ini lagi yang kita takut panggilan talian Nur atau talian kasih 15999 menerima lebih daripada 3,000 panggilan yang ada kaitan dengan keganasan rumah tangga. Jadi kalau kita tengok 7,000 tambah 3,000 kurang lebih 10,000. Walaupun yang 3,000 panggilan 15999 itu tidak jadi kes, tetapi yang diterima laporan itu memang ada peningkatan. Tadi soalan Yana, kenapa? Bagi Dr. TN ada banyak faktor, ada banyak sebabnya dan salah satunya kalau kita tengok antara 2020 dengan 2021 ni, Dr. TN sebut tadi iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Kajian dibuat oleh beberapa pakar gender dan pembangunan wanita ini di Universiti Sains, di Universiti Melaya menunjukkan bahawa peningkatan berlaku disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang memang kajian saintifik menunjukkan bahawa dia memberikan kesan kepada keadaan psikologi, keadaan ketenangan jiwa dan mental pasangan dalam rumah tangga. Ya, kita pun faham waktu time Perintah Kawalan Pergerakan ini berlaku di mananya suami isteri akan duduk di rumah, tak dapat keluar ke mana-mana. Jadi ini menyebabkan mereka ini berasa tertekan. Tetapi doktor, adakah peningkatan kes sebanyak 40% ini juga sebenarnya adalah satu petanda baik di mana kaum wanita dah mula bangkit untuk melawan keganasan rumah tangga? Mungkin kita boleh lihat dari sudut yang itu. Maknanya mungkin sebelum ini bila ada kes-kes keganasan rumah tangga, mereka macam tadi Dr. Yan cakap masa permulaan, disimpan bawah kapet, disorokkan kerana dipercayai bahawa cerita-cerita rumah tangga ini adalah perkara yang perlu dirahsiakan, yang tak perlu orang tahu. Tapi ini yang Dr. TN dan juga Iris Wanita ingin memberikan kesedaran kepada wanita di luar sana bahawa ada had, ada limitasi, bahawa wanita ataupun jangan lupa Akta Keganasan Rumah Tangga kita ini melindungi juga orang lelaki-lelaki. Kajian menunjukkan ada beberapa peratus daripada kes-kes ini dilakukan oleh wanita terhadap lelaki. Walaupun peratusannya agak rendah. Namun macam mana Zura sebut tadi bahawa kemungkinan ini menunjukkan bahawa kesedaran wanita telah mula lebih jelas dan mereka mula membuat laporan. Cuma salah satu lagi sebab kesan daripada PKP, jangan lupa ramai orang kehilangan pekerjaan dalam tempoh 2020 ke 2021 itu. Jadi faktor psikologi dan mental yang tidak terurus salah satu, keduanya ekonomi. Tidak cukup duit, tidak boleh penuhi keperluan seharian, dia tertekan, dia dikawal pergerakannya. Jadi ini kalau digabungkan semua menunjukkan bahawa peningkatan itu satu perkara yang kita takut, macam tadi kita kata, kita gerun nak bercakap, tetapi ianya tidak begitu memeranjatkan bagi pandangan Dr. TN. Mungkin bagi setengah-setengah pandangan orang lain memang terperanjat, tapi bagi pandangan saya secara peribadi, ianya tidak begitu memeranjatkan. Kerana ramai dalam rumah tangga kita ini, bila hal-hal bercinta, okey, tapi bila ada masalah, bila kapal dilanda ombak, dia tidak tahu macam mana nak memastikan sauh dilabuhkan, layar diturunkan, sauh diangkat. Dia tak tahu. Yang dia tahu hanyalah bila berbunga-bunga asmara. Bila kadang-kadang benda tu yang kita nak sedarkan kepada laki-laki dan wanita, ianya adalah sebahagian penting dalam kehidupan keluarga, tapi lebih penting daripada itu mengurus krisis.
mengurus isu-isu yang mendatang. Ini yang kita rasa kekurangan ada di kalangan laki-laki maupun golongan wanita. Itu pandangan Dr. Tien pada awal. Tadi doktor ada sebutkan ya, kaum lelaki juga antara yang tidak terlepas dari jadi mangsa keganasan rumah tangga, tetapi ianya dalam kes yang minoriti sahaja. Pada pandangan doktor sendiri dalam permasalahan keganasan rumah tangga ini, adakah kita dapat mengenali seseorang wanita itu jika ianya merupakan seorang penghidap masalah rumah tangga ni? Dia mangsa. Menjadi mangsa. Dia mangsa. Sebab kebanyakan Dia wanita pemangsa suka ke dia mangsa? dia mangsa. Dia mangsa. Dia mangsa. Sebab kebanyakan wanita ni suka memendam perasaan dan tidak berani untuk menyuarakan masalah mereka. Jadi adakah kita orang luar ni dapat melihat sendiri pewatakan mereka yang mempunyai masalah rumah tangga ni? Dapat menghidu dapat menghidu. Bagi saya ya, terutama bila kita nampak dia ada perubahan dari segi kebiasaan, keceriaan, keriangan, dia tiba-tiba jadi murung, tiba-tiba dia menyendiri. Kalau dia di pejabat, tiba-tiba ambil cuti sekejap-sekejap, tiba-tiba datang apatah lagi. Bila kita setelah ambil cuti datang, tiba-tiba muka sebelah lebam, tiba-tiba. Tapi masa musim PKP tak nampak Mungkin lebam tu ditutup dengan mask. Betul kan? Betul. Tiba-tiba telinga berdarah. Masa dekat surau kita nampak dia semayang tertutup-tutup. Saya rasa itu yang terlalu, orang kata apa, terlalu ekstrim. Tapi yang saya rasa, yang saya nampak soalan Azura ni dari aspek tekanan emosi. Sebab keganasan rumah tangga ini ada pelbagai kategorinya, Yana dan Zura dan sidang pendengar. 5 sebenarnya. 1, keganasan. Tapi kan, Dr. Tien, kita tunggu untuk 5 itu. Kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Iris Wanita, dinamik, karisma, inspirasi, dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Tien. Tadi Dr. Tien kata nak sambung mengenai kata dia nak cerita pasal 5 ciri-ciri keganasan. 5 kategori. 5 kategori. 5 kategori keganasan rumah tangga. Right. Jadi kita sambung api yang tadi terpadam sekejap. Dia sebenarnya ramai yang tak perasan bahawa melalui kata-kata, melalui komunikasi, melalui cara kita berinteraksi dalam rumah tangga, dia boleh menimbulkan keganasan. Ini ramai yang tak perasan ni. Iaitu ini kategori sebenarnya yang selalu orang tak perasan, kategori keganasan ataupun penindasan dalam bentuk psikologi dan bentuk emosi. Ini orang kata luka di tangan boleh kulihat, luka di hati siapalah yang tahu. Jadi isu ini yang sebenarnya ramai di kalangan wanita. Tadi sebenarnya Zura juga tanya kan, ciri-ciri wanita boleh tak kita kenal pasti? Macam Dr. Tien kata tadi, yang pertama tadi ciri keganasan fizikal. Maknanya pasangan dia memukul, menumbuk, mencederakan, sama ada dengan buku 5 atau penggunaan peralatan ataupun tidak. Itu jelas boleh nampak dengan mudah. Tapi yang kita kata luka di dalam hati itu, ini yang sebenarnya banyak wanita hidup dalam kehidupan perkahwinan ini, tapi di metaforakan berendam air mata. Memendam perasaan. Jadi ini dikatakan keganasan berbentuk emosi ataupun psikologi. Yang ketiga, ni tadi yang pertama fizikal, kedua emosi, psikologi, ketiga satu lagi yang jarang orang nak cerita. Saya mohon maaf Yana, Zura dan juga penonton di luar sana. Ini agak sensitif. 18SX, iaitu keganasan yang dipanggil keganasan seksual. Apa contohnya? Pasangan melakukan hubungan seks dengan paksaan atau hingga menyebabkan pasangan atau si isteri itu merasa kesakitan, bukan lagi satu kenikmatan. Dan ada juga kes-kes yang dia merasa seronok apabila isterinya sakit, isterinya meraung, menangis, dan dia rasa kepuasan yang luar biasa. Ini juga ada orang yang ada tekanan jiwa yang luar biasa, yang sebenarnya kalau isteri itu tidak suka,
maka itu jatuh bawah kategori yang ketiga, iaitu keganasan berbentuk seksual. Keganasan yang keempat ialah keganasan juga sebenarnya kadang-kadang berlaku dalam kehidupan rumah tangga orang-orang kita. Dia kahwin dengan kita, kita tak benarkan dia berkawan dengan kawan-kawan dia. Dia kahwin dengan kita, kita tak benarkan dia balik rumah mak bapak dia. Kalau balik pun kena dapat izin dan mungkin dalam setahun sekali atau 2 kali sahaja. Dia putuskan segala hubungan si isterinya atau pasangannya dengan orang-orang yang biasa dan rapat dengan dia. Contohnya mak bapak dia. Okey, yang doktor katakan ni sebenarnya merupakan orang kata nafkah batin jugalah sebagai seorang suami memberikan kepada isteri. Tapi jika perkara ini berlaku, bermakna si suami gagal memberikan nafkah batin kepada isteri lah. Tidak. Ini maksudnya dia mengasingkan hubungan isteri dengan keluarganya. Sosial. Maknanya itu aspek sosial. Maknanya penderaannya berbentuk penderaan sosial, Zura. Yang tadi isu pasal nafkah batin yang lebih-lebih beri sampai kesakitan itu kategori ketiga. Okey. Ya? Tapi yang keempat ini dipanggil penderaan sosial. In short, perempuan dinafikan hak untuk bertemu dengan rakan-rakan dan keluarganya. Dan yang kelima yang juga jangan orang nak cerita macam Dr. Ian cakap daripada awal, benda yang selalu kita nak cakap ni, benda yang penting tapi orang takut nak cakap. Penderaan bentuk keuangan. Dinafikan nafkah zahir. Tadi you cakap pasal nafkah batin ya. Nafkah zahir bulanan yang mana mengikut hukum Islam dan bukan Islam. Di Malaysia undang-undang keluarga ada 2 jenis ya. Orang bukan Islam pakai undang-undang keluarga bukan Islam. Orang Islam pakai undang-undang keluarga Islam. Jadi kedua-dua undang-undang ini sama, iaitu hak untuk maintain, sustain isteri dalam bentuk nafkah zahir ini adalah tanggungjawab suami terhadap isterinya. Dahlah dia tak beri, tiap-tiap bulan bila isteri itu nak duit sampai macam minta sedekah dan akhirnya isteri hidup merana. Sebenarnya sedar tak sedar, penderaan berbentuk keuangan ataupun berbentuk ekonomi sedang berlaku dalam rumah tangga juga. Rasanya ni antara ciri-ciri kategori tadi sebenarnya banyak berlaku tapi tak sedar. Kita macam ada kaum wanita ni dah mula macam boleh absorb dengan kehidupan yang macam tu. Tak diberikan nafkah, tak dilayan dengan baik dan mereka menganggap macam boleh hidup dalam keadaan yang macam tu ya Nak. Ini yang sebenarnya ini yang dirisaukan malahan yang berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina menyebut di Dewan Rakyat baru-baru ini bila beliau membentangkan bacaan kedua dan bacaan ketiga rang undang-undang anti gangguan seksual 2021. Dia menggunakan perkataan kita mahu hentikan sikap dan amalan masyarakat menormalisasikan. Yang berhormat menggunakan perkataan itu ya, menormalisasikan atau membudayakan. Itu poin yang tadi Zura nak sebut, bahawa kehidupan dengan kena zalim, kena tindas, diperlecehkan dalam tempat pejabat, dekat tempat awam, diganggu secara seksual dianggap macam kebiasaan. Jadi sebenarnya akta gangguan seksual yang baru diluluskan di Dewan Rakyat ini dan juga akta keganasan rumah tangga ini adalah antara akta yang penting dalam negara bangsa kita untuk memberhentikan dan juga kita kata stop. Jangan kita nampak ini benda normal. Kita kena berhentikan, ini bukan budaya bangsa kita. Malahan saya nak ingatkan, dalam agama, terutama yang beragama Islam, tak pernah ada membenarkan budaya ini dijadikan satu fenomena dalam kehidupan. Jadi saya rasa pentafsiran yang agak salah yang dibuat oleh setengah-setengah kita tentang agama Islam. Saya mohon maaf tentang perkara itu. Dan sebenarnya mungkin dia boleh rapatkan mengenai emosi seorang lelaki. Ada orang cakap lelaki ada kuasa veto. Dia boleh buat apa saja. Jangan main-main, saya lelaki juga. Alamak. Tapi saya tahu yang ini bagus. Maksudnya macam mana, Yana? Adakah lelaki memang tak pandai kawal emosi menyebabkan semuanya 5 kategori itu berlaku? Ada pandangan mengatakan wanita yang lemah emosi, betul kan? Ini thank you Yana for highlighting that point. Betul kan? Dua pihak ni. Betul kan? Maknanya sekarang ni ada pandangan mengatakan bila pasal emosi yang tak boleh kawal adalah perempuan. Sebab tu dia kata perempuan tak boleh memimpin. Perempuan tak boleh diletakkan jawatan-jawatan yang besar. Malahan dalam rumah tangga memang kita faham bahawa suami dalam keadaan tertentu dia menjadi imam, dalam keadaan yang lain sebenarnya perkongsian tanggungjawab itu penting. Betul kan? Jadi kita bukan, bila kita kata dalam Islam sebenarnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwama. Ini konsep qawwama. Sebenarnya qawwama di dalam kitab tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka menafsirkan, meletakkan qawwamah itu memberi pelindungan.
Maknanya laki-laki itu melindungi kaum wanita, bukan menguasai, bukan memanipulasi. Jadi balik kepada isu gagalnya Mengawal emosi dikawal oleh laki-laki ini, Dr. Tien merasakan bahawa dia ada kaitan dengan pandangan gender sebenarnya, sidang pendengar, kerana dalam ilmu gender dalam pembangunan, ini ada kaitan dengan Akta Keganasan Rumah Tangga dan juga perlakuan keganasan. Dia ada satu pandangan alam ataupun world view di kalangan masyarakat kita, malahan bukan masyarakat kita saja, masyarakat dunia mengatakan, aku laki-laki, aku lebih berhak daripada engkau. Aku laki-laki, aku ketua daripada engkau. Aku laki-laki, maka aku boleh menentukan hidup engkau. Mungkin disebab itu, Yana, sebab itu you kata kemungkinan kita melihat laki-laki itu terlalu dominan. Kan? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal rumah tangga baginda. Sebab tu saya kata pentafsiran agama perlu dilihat secara mendalam. Muhammad dalam hal-hal tertentu, terutama pembesaran anak-anak, perkembangan anak-anaknya dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra, baginda berbincang. Dan dia sentiasa mengutamakan isterinya. Benar. Jadi ini yang kadang-kala kita agak keliru. Orang menggunakan agama untuk orang kata apa, menghalalkan perlakuan keganasan. Dan ini Dr. Tien tak nak menyentuh isu nusyus, ya. Memang benar ada dalam kitab Al-Quran kita, apabila isteri itu nusyus, maka boleh. Tapi yang pertama ialah kita nasihat. Dua, asing tempat tidur. Yang ketiga, wadribuhunna. Ini dalam surat An-Nisa. Perkataan wadribuhunna itu maknanya pukullah mereka. Ada perkataan pukullah ini, orang laki-laki bila melihat maka terus pukul. Ambil yang ketiga terus. Dia terus ambil ketiga. Sedangkan nak memukul itu pun bukan pukulan untuk mencederakan sebenarnya. Tafsiran ulama tafsir sebenarnya. Ini yang Dr. Tien minta golongan-golongan agamawan silalah tampil lebih ke depan. Mungkin lepas ini Iris Wanita panggil golongan agamawan bercerita tentang hal bagaimana Muhammad bermuamalah dan bermusyawarah di dalam rumah tangga baginda, yang sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baginda tidak pernah memukul bantai isterinya. Kerana itu yang perlu kita ketengahkan. Syabas untuk Iris Wanita. Saya seronok topik ini. Benar-benar saya seronok. Itulah sebenarnya dalam rumah tangga ni kita kena give and take lah, sambil memberi, dan bukan setakat memberi, kita juga perlu menerima dengan hati yang terbuka, kan. Baiklah, kita akan sambung perbincangan kita selepas ini, tapi apa pun sebelum itu, apa kata kita saksikan bingkisan yang telah disediakan ini, iaitu bingkisan Dia. Nak tahu siapakah ikon kita untuk minggu ini? Kita saksikan bingkisan Dia. Seni jahitan diumpamakan sebagai pelengkap kepada pakaian. Biarpun halus seni jahitannya, ia memberi kesempurnaan dan kepuasan tatkala menggayakannya. Ramai tidak tahu bahawa seni jahitan mampu menjana sumber kewangan yang kukuh. Fuli Chai Godley, selaku pengerusi Persatuan Seni Jahitan Kreatif PSJK, menceritakan bahawa beliau sebelum ini pada awalnya tidak berminat dalam bidang jahitan, tetapi tidak disangka-sangka bidang jahitan inilah yang membawa keberhasilan kejayaan kepada beliau sehingga sekarang. Adakah saya minat menjahit? Pada mula dia sebenarnya bukan minat, tapi kan disebabkan perlu. Masa saya belajar menjahit, kalau tidak silap saya umur saya 28. Saya baru mula pegangkan mesin. So sebenarnya mula-mula belajar di masa memang bukan senang sebab nak jaga anak, nak uruskan perniagaan. Tapi bila kita rasa benda ini penting dan perlu, so saya rasa memang kita boleh carikan masa dan kita bolehkan carikan jalan untuk pergikan jalankan dia. Fuli berfikiran kreatif, sering mengadakan pelbagai program seni jahitan yang meluas. Matlamatnya adalah untuk memperkasakan dan memperluaskan pasaran seni jahitan kreatif sekaligus membangunkan ekonomi masyarakat di negara ini. Konsep ataupun modul kami ialah kan seni jahitan kreatif. So bererti kan bagi mereka yang belajar, dia bukan katakan hanya pakaian saja. So mereka boleh kan, kalau bagi mereka yang untuk hobi, so satu rumah lah daripada kan ruang tamu sampai bilik tidur, so dia pun boleh sendiri buat. Kami mementingkan ialah objektif ni ialah mau mereka jana pendapatan. Ya, so dan lepas tu kita juga ada bagi mereka pemantauan. So kemahiran
peralatan pemantauan untuk memastikan iaitu mereka betul-betul boleh berdikadi dan boleh menjanakan pendapatan melalui segala sokongan ataupun tajaan yang diberikan. Kegiatan Fuli ini telah mendapat perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang juga penaung kepada Persatuan Seni Jahitan Kreatif ini. Terbaru, Fuli telah menubuhkan program Back to Nature iaitu satu inisiatif untuk mendidik masyarakat supaya bersahabat dengan alam di samping melahirkan usahawan yang berkemahiran dalam menghasilkan produk eco-friendly. So 2 tahun yang lalu saya kan mula belajar dan saya mulakan kaji. Natural dye dengan eco printing ada 2 sebab. Satu ialah saya harap usaha ini bolehkan mengurangkan penggunaan bahan ataupun kain sintetik yang membawakan impak ialah boleh mencemarkan alam sekitar kita ataupun air kita. Kedua ialah kan bagi diri saya sebab kan saya memang boleh menjahit. So kadang-kadang kan bila kan buat rekaan, beg ke, pakaian ke, kita akan kan terbatas ialah kerana kita tak dapat cari kain yang seperti apa yang kita kan nak. Ya, so adalah baiknya kalau katakan sendiri boleh kan buat ada boleh kan dye ataupun boleh rekakan kain. So kalau sendiri rekakan kain dan sendiri kan boleh kan ikut sendiri yang desain buat, itu kan ialah satu kepuasan. Antara 2 orang peserta, Rahimah dan Noraini Baba, pada mulanya hanya untuk mengisi masa lapang, lama kelamaan terus menanam minat dan boleh menjana pendapatan yang lumayan. Saya dah tahu jahit baju tapi saya rasa saya nak tukar bidang lain. Jadi kawan ajak saya jahit beg, saya kata okeylah saya cubalah. Bila dah saya cuba saya rasa saya minat pula jahit beg ni. Jadi saya teruskanlah dengan minat jahit beg ni sampai sekarang. Memang natural dye ni kita menggunakan daun-daun sekitar kita je untuk dapatkan hasilnya. Macam kain, kita gunakan kain cotton yang kita bersihkan. Lepas tu kita susun daun, lepas tu kita gulung, kita kukus. Lepas tu kita buka, dia jadilah corak kat kain tu nanti. Ya. Saya sangat puas hati sebabnya saya boleh hasilkan kain yang saya perlukan sendiri untuk buat produk saya. Dari melalui bidang jahitan kreatif ni dia boleh lagi menambahkan kita lagi pengetahuan kita boleh lagi pandang ke depan lagi. Melalui Medan Fuli ni kita memang dia sangat membantulah. Sangat membantu saya sebagai perintis jahitan kreatif lah. Dia sangat membantu. Apa yang Fuli harapkan di masa akan datang, generasi muda terutamanya, supaya tidak lupa dan dapat melahirkan lebih banyak lagi usahawan yang berkemahiran dalam seni jahitan kreatif sehingga memberi kesan positif dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pelancongan dan kraf tangan. So sebenarnya kemahiran ini boleh dipelajari dan dia bukan susah. Ya, so kalau kita pandai, bukan semestinya jana pendapatan. Selalu kan saya kata, kemahiran jahitan ni pada masa senang, kita just kan boleh katakan ini cara untuk curahan kasih sayang, melaksanakan tanggungjawab ataupun isi masa lapang. Tapi pada masa perlu punya masa, kemahiran ini dia boleh jamin masa depan kita dengan jamin masa depan anak-anak yang memerlukan kita. Di mana ada kemahuan, di situ mesti ada jalan. Dia Fuli Chai Kodli. Kembali lagi dalam Iris Wanita. Kepada anda yang mungkin terlepas menyaksikan siaran langsung kita pada hari ini, anda boleh menyaksikan ulang siarnya di saluran Best jam 4 petang nanti. Baiklah, kita sambung perbincangan kita dengan Dr. TN. Okey doktor, sebagai seorang peguam bela juga peguam syari'i, apa pandangan doktor mengenai kaum wanita yang ditindas dan mengalami masalah rumah tangga? Adakah mereka ini dilindungi oleh undang-undang negara kita?
Pastinya kalau kita tengok asas kepada perundangan di Malaysia ini, undang-undang paling dasar negara bangsa kita ini ialah Perlembagaan Persekutuan. Ya. Jadi Perlembagaan Persekutuan di dalam artikel 8 memberikan hak yang besar bahawa sebarang bentuk diskriminasi, sebarang bentuk penindasan dari apa jua sebabnya, dan dimasukkan perkataan gender pada pindaan yang berlaku pada tahun 2001 atas usaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebenarnya maknanya mengikut undang-undang wanita telah ada perlindungan, telah ada lunas-lunas undang-undangnya cantik. Hak dia untuk ada harta, hak dia untuk berhimpun, hak dia untuk bebas, tidak boleh dia dijadikan hamba. Semua ada satu persatu di dalam Perlembagaan Persekutuan ini. Dan untuk apa yang menjadi topik kita hari ini, aku bukan boneka ini yang boleh dipermain-mainkan, kita ada satu undang-undang khusus berkenaan kekeluargaan ini, kita panggil Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, mengalami, kalau tak silap saya, 2 kali pindaan. 2017 yang terbaru, yang mana perlindungan ada 3, mula-mula ada 2. Apabila wanita diganasi, dia boleh mendapat perintah perlindungan interim ataupun IPO. Maknanya dalam proses dia mendapat hukuman kepada pelakunya ataupun suaminya ataupun mungkin ahli keluarganya, dia boleh mendapat perintah perlindungan sementara. Bahasa undang-undangnya dipanggil interim protection order. Maksudnya dipindahkan daripada rumah tu? Ya, dia boleh mendapat hak untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat menyembunyikan dia. Dia ada satu perintah untuk menghalang si suami ataupun si pengganas ini untuk mendekati rumahnya, untuk mendekati RTM contohnya. Kalau isteri, na'udzubillah lah, bukan orang RTM. Katakanlah dia adalah pekerja RTM, baru kerja RTM. Kerja pun Kita boleh dapatkan perintah itu. Dan perintah itu bila pindaan 2017 berlaku, dimasukkan yang terbaru, dipanggil Emergency Protection Order, perintah pelindungan kecemasan. Maknanya kalau dulu perlu dapatkan magistrate, pergi ke mahkamah magistrate untuk keluarkan perintah IPO itu, sekarang ni telah dipermudahkan sebenarnya, Yana, Zura, iaitu pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat. Sebenarnya nasihat saya pergi ke One Stop Crisis Center di hospital. Semua hospital hari ini ada OSCC, One Stop Crisis Center, yang ada polis di situ, ada doktor di situ, ada pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan setengah OSCC ada pegawai Jabatan Pembangunan Wanita juga kalau tak silap saya, yang mana pertolongan boleh diberi. Dan EPO, Emergency Protection Order ini boleh dikeluarkan segera dalam tempoh sejam 2 jam. Kalau tak saya 2 jam bila laporan dibuat, dan kuasa itu dimandatkan, diberikan kepada pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yang diberikan kuasa. Jadi tak perlu pergi ke mahkamah. Jadi tak perlu membuang masa dalam pada nak pergi mahkamah, silap dah mati tengah jalan. Dah kena tikam dan sebagainya. Dan sekarang dah ada jalan termudah, iaitu kita cuma EPO itu berkuasa 7 hari. Dalam tempoh 7 hari itu kena segera dapatkan IPO. Dan yang terakhir ialah PO, Protection Order. Dan salah satu lagi yang di bawah Undang-Undang Akta Keganasan Rumah Tangga ini dipanggil Perintah atau Pelindungan Sampingan. Perintah-perintah sampingan. Salah satunya dilarang buat panggilan telefon, dilarang ambil harta kereta, katakan isteri kebiasaan membawa kereta pergi ke tempat office, tiba-tiba suami ambil sebab dia ada kunci spare kan. Itu semua ada di dalam akta kita. Jadi Zura, sebenarnya undang-undang itu cantik. Ya. Cuma isu yang sering kita utarakan pelaksanaannya. Pelaksanaan dan juga individu itu sendiri. Mungkin ada juga antara individu-individu ni tak berapa pandai lagi untuk mengulakan, tak tahu untuk menyalurkan saluran yang betul untuk mendapatkan hak mereka ni, Yana. Dan ada juga macam kes di sekeliling saya lah. Ada yang dah buat report, lepas tu tarik balik. Itu macam mana pula tu? Bukan tak pernah Dr. TN dengar. Maksudnya tak habis cerita dia. Betul. Sebab dia cintakan suami dia. Sebab dia sayang isteri suami dia. Dan rasa macam kasihnya kepada anak. Takut anak tak berbapa. Sebenarnya salah satu sebab kenapa keganasan rumah tangga ini menjadi isu bawah kapet yang tadi saya sebut, berulang-ulang saya sebut, isu di sebalik kelambu yang tak perlu orang lain tahu. Salah satunya ialah kebergantungan wanita terhadap si pasangannya, suaminya. Dari segi ekonominya, dari segi mungkin emosinya, dari segi mungkin cinta luar biasa zaman sekolah, zaman universiti, yang muhabbat dia lah, dahsyat sangat cintanya itu. Dan yang kedua sebenarnya macam Zura sebut tadi, dia merasakan lebih baik dia hidup merana daripada menjanda kerana anaknya akan ketiadaan ayah. Jadi sebenarnya
pengorbanan wanita ni luar biasa tau. Ni korang lebih tahulah, aku bukan wanita kan. Zura dengan Janda kan pengorban, cuma kadang-kadang kita kecewa sedang pendengar dan juga sidang penonton. Dalam banyak hal, kita laki-laki, Dr. TN laki-laki, ada orang kata Dr. TN jangan-jangan jadi-jadian. I am a man. Ya. Cuma problemnya kita rasa kecewa, terutama saya di pengamal undang-undang Zura, Yana dan sidang penonton ya. Kadang-kadang kita merasa amat malu dalam keadaan penghormatan, kemuliaan sebelum kita berkahwin beria-ria. Cinta itu luar biasa. Tapi setelah mendapat, you fahamlah mendapat apa kan? Sebenarnya kadang-kadang berkahwin itu untuk menghalalkan seks saja. No, I'm not going to be orang kata beralas di sini ya. Seks ialah perkara yang dihalalkan dalam perkahwinan, tapi seks bukan segala-galanya. Jadi inilah isunya, laki-laki di luar sana, marilah kita berikan penghormatan dan juga kemuliaan kepada wanita yang sebenarnya banyak berkorban untuk kebajikan kita orang laki-laki dan keluarga sebenarnya. Sayangkan anak, sanggup berkorban diri. Sayangkan, dan ada juga yang tak nak malu dengan stigma masyarakat. Sebenarnya stigma masyarakat juga kan. Bila tengok janda, dia pandang serong. Kan? Jadi orang tu akan hidup terus dengan berendam air mata. Maknanya siapa yang bersalah di sini? Masyarakat pun main peranan. Masyarakat pun perlu tukar persepsi bahawa, saya mohon maaf, saya tak nak sebut benda ini. Kadang-kala perceraian itu adalah satu perkara yang indah untuk wanita yang dizalimi dalam keadaan tertentu. Dr. TN tidak menggalakkan tolong jangan, don't get me wrong. Alright? Tetapi berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita tidak tahu. Saya mohon maaf. Betul. Bila dah di dalam keadaan terpaksa ni, Yana, kita kena ambil satu langkah yang bijak. Jangan terus duduk dalam keadaan yang macam tu hanya kerana rasa kasih dan sayang kepada anak ataupun suami. Baiklah, kita akan berbincang dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, Doktor. Tapi apa pun sebelum tu, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasihlah sebab masih lagi setia bersama dengan Iris Wanita. Kita dah sampai di blok yang terakhir ni, tapi Yana. saya ada satu soalan kita nak tanya, tertanya-tanya sebab yalah, sorry lah Dr. TN kan mungkin boleh jawab sikit Okey, saya sebagai orang awam, saya rasa adakah susulan yang ataupun ada tak usulan yang diberikan mengenai kalau kita nak berkahwin, kita ada khusus rumah tangga atau khusus kahwin lah kita panggil. Khusus perkahwinan. Yes. Sebelum berkahwin. Sebelum berkahwin. Okay. Lepas kita kahwin, kenapa kita tidak ada khusus yang nak diberikan? Contoh 3 tahun sekali wajib pasangan yang masih berkahwin hadiri satu kursus. Lepas tu renew lagi. Ada. Dia okey, terima kasih. Yana, that is a very interesting question. Sangat menarik soalan itu. Sebenarnya sidang penonton, Lembaga Penduduk Kemajuan Keluarga Negara, LPPKN. Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara, LPPKN, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita juga, ada modul-modul khusus untuk golongan pasangan rumah tangga ini, suami isteri, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun. Sebenarnya ada. Cuma soalan dibayar atau percuma? Dibayar sedikit. Okey. Sangat sedikit. Itu kita nak tanya. Ya, cuma tadi Yana cakap tidak adakah usul untuk mewajibkan? Tiada. Tiada. Cuma untuk perkahwinan Islam diwajibkan perlu ada sijil menghadiri kursus. Tapi adakah Yana rasa dengan sijil itu orang akan bertindak sebaik-baiknya? Tak tentu juga. Sebab semua kes-kes gangguan keganasan rumah tangga hari ini semua orang kahwin dengan sijil kursus. Cuma Yana tadi menyarankan kemungkinan kita punya kesedaran itu mula lupa, mula longgar setelah kita melalui fasa-fasa perkahwinan. 3 tahun, 5 tahun kan. Jadi pandangan Dr. TN, pasangan sendiri harus secara proaktif apabila kita merasakan bahawa kasih sayang kita mula hilang, mula sirna, bila kita rasa kita dah mula tidak ada orang kata apa, mawaddah dah tidak ada. Betul kan? Sebab perkahwinan ni sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah. Kalau apabila tiada benda itu, jadi kita kena ambil langkah proaktif. Kemungkinan we need to take a break without kids. Sebab kemungkinan salah satu puncanya apabila saya minta maaf kalau saya sebut ini dengan kedatangan anak-anak, ya betul, cahaya mata kita
pengikat kasih sayang. Tapi jangan lupa, dengan lahirnya anak, ada kes-kes suami atau isteri merasakan dia diketepikan apabila isteri terlalu tumpukan kepada anak, ataupun suami yang gila sayang anak, terlalu over kepada anak dan si isteri ditinggalkan. Ada ya kes-kes begini. Jadi kalau ini berlaku, langkah yang saranan saya, tidak ada kewajipan ya, tapi proaktiflah. Kita sendiri bang, rasanya kita perlu take a break. Mungkin anak-anak kita tinggalkan rumah, nenek dia sekejap lah, mungkin 3-4 hari. Let's renew the love. Itu poinnya kan. Renew the commitment. Renew your bonding. Kan kemungkinan dia perlukan masa. Sebab dengan maklumlah orang KL kan, Yana, Zura, kan suami kerja, isteri kerja, kadang-kala dia balik tu untuk tidur, semua penat, anak pula merengek bila balik, jadi si isteri dengan menyusu dan sebagainya, lala si suami tengok aja, perhatikan aja. Kemungkinan dan juga sebaliknya boleh berlaku untuk si perempuan. Iaitu tumpuan tidak diberikan kepada dirinya. Jadi kita perlu nasihatkan penonton kita, pendengar kita, bahawa apabila itu berlaku, kita sendiri, kita sayangkan perkahwinan. Kita tidak mahukan perceraian. Itu langkah terakhir. Justru ambil langkah proaktif selagi boleh. Kalau kita dizalimi, diganasi secara sadar atau tak sedar, tampillah. Kemungkinan bukan pergi ke balai polis. Ke mana kita perlu pergi dulu? Kaunseling. Kaunseling keluarga banyak, Zura. Yana. Tapi permasalahannya di sini, ada sesetengah suami dan isteri ni, si isteri nak pergi kaunseling, tapi suami ni ego. Jadi mereka ni tidak bersetujulah untuk melakukan sesi kaunseling. Nasihat Dr. TN, dalam Islam ini ada konsep suluh. Suluh ini ialah maknanya mencari jalan keluar, ya. Kita ada konsep hakam. Hakam ini boleh datang daripada keluarga kita sendiri. Hakam ni ialah orang yang menjadi timbang tara, orang tengah. Ya? Siapa di kalangan family si isteri yang suami hormat sangat? Siapa di kalangan si suami, si isteri hormat sangat? Jadi kedua-dua mereka itu boleh kita panggil untuk mendengar. Atau salah seorang. Zahirkan secara terbuka. Sebab kunci kepada masalah rumah tangga ialah komunikasi. Betul kan? Betul. Dalam banyak hal, mula mendiamkan diri, buat silent treatment, sakit hati, lepas tu tumbuk meja, keluarkan pisau, ugut dan sebagainya, yang jadi akhirnya aku bukan boneka. Akhirnya dia itu dilayan seperti patung-patungan. Sedangkan ini manusia yang memerlukan perbincangan, diskusi di samping belayan. Betul kan? Manusia itu memerlukan belayan. Belayan boleh jadi dua. Belayan fizikal, dan memang tidak haram si suami membelai isterinya, mengusap kepala, memeluk, mencium. Tidak haram. Tapi bila tiba masa kurang, itu you kena proaktif. Dan yang kedua, belayan jangan lupa ya. Belayan kedua yang selalu suami ataupun isteri lupa, belayan psikologi. Pujilah isteri. Terima kasih awak buatkan saya breakfast. Thank you, sedap you masak. Walaupun kadang-kadang tak sedap, kata sedap lah sekali-sekala kan. Sebab nak puji. Dan kalau tak sedap, jujur, mungkin kurangkan gula, kurangkan garam, mungkin akan lebih sedap sayang. Very good. Dan tolong, ini juga salah satu Dr. TN nak tegur. Bila hal rumah tangga, dapur, you suruh kepada perempuan. Kenapa hanya perempuan pergi dapur? Sedangkan sunnah Nabi Muhammad SAW, baginda sendiri memerah susu kambing, baginda sendiri membetulkan sepatunya yang koyak, baginda sendiri menjahit kainnya yang compang-camping. Dia pergi ke perigi, ambil air, bawa ke dapur. Dan ini ada hadis Aisyah radhiyallahu an. Apabila Aisyah ditanya, bagaimana Muhammad ke Umar, wahai Aisyah, dia macam mana engkau yang melayan isteri dalam rumah tangga? Dia akan menolong, namun bila azan berkumandang, dia akan tinggalkan semua dan baginda akan ke mihrabnya di dalam masjid yang memang sebelah rumah dia. Maknanya Nabi mementingkan semayang. Tapi pada masa yang sama, bila tidak ada semayang, Nabi menolong isteri. Ini yang saya tak faham. Kenapa orang Melayu tidak mahu masuk dapur? Ini bukan marah. Ini kita memberi nasihat. Sebenarnya kita perlukan pendedahan cerita-cerita begini. Betul. Dalam kita mewujudkan keluarga yang sakinah, si suami perlu memainkan peranan yang pentinglah kepada Anis. Rasulullah sendiri pernah bersabda, sebaik-baik di antara kamu adalah kamu yang menjaga isterinya dengan baik. Adalah orang yang paling baik dengan isteri. Very good. Betul.
Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi junjungan besar Muhammad SAW, banyak perkara ini boleh diselesaikan dan tak perlu memukul bantai dan sebagainya. Ya, jadi dah jadi macam tu, jangan pula perempuan kaki dia dekat atas, kepala dia dekat bawah. Melemak pula. So kita kena balance. Bagi saya Yana Zura, perkongsian tanggungjawab kunci. Betul. Komunikasi dalam rumah tangga kunci. Penyelesaian konflik kunci untuk memastikan mawaddah, sakinah dan rahmah, iaitu itulah aspirasi perkahwinan di dalam agama kita yang suci sebenarnya. Aku bukan boneka. Aku adalah manusia yang ada hati dan perasaan. Hatiku perlu dijaga. Jangan dikecewakan. Namun kalau telah kecewa, mohon maaflah segera. Kita manusia banyak khilaf dan salahnya. Mohon maaf Dr. TN. Mari kita sama-sama ingatkan semua warga yang sedang melihat kita. Iris Wanita, teruskan perjuangan untuk memastikan martabat wanita ini diletakkan di tempat yang sesuai. Baiklah, Iris Wanita telah pun sampai ke penghujung rancangan ni. Sekejap je rasanya. Dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi Dr. TN kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Diharapkan memberi perkongsian yang hebat ini dapat memberikan orang kata sumber inspirasi dan manfaat kepada anda di Dr. luar TN sana. doakan semua kita mendapat jalan yang benar di sisi Allah Amin, SWT. amin, ya Rabbal InsyaAllah. Alamin. Amin. Ya Allah. Baiklah. Kita jumpa lagi pada Minggu hadapan. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton daripada awal hingga ke akhir. Inspirasi kita dah sampai dah ke rumah. Kan? So, kita jumpa lagi. Iris Wanita, Dynamic, Karisma, inspirasi. Assalamualaikum.